السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسب رحمتك يا رب الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين لحفظ المرسلين وإمام المتقي برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat mengerjakan amal soleh. Mudah-mudahan ia menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana syarat nak bertemu Allah Azza wa Jalla mestilah mengerjakan amal soleh, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam suratul Kahfi, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Barang siapa berkehendak nak bertemu Allah Azza wa Jalla, maka syaratnya maka syarat itu mestilah mengerjakan amal soleh dan jangan sesekali menyekutukan Allah dengan sesiapa pun ataupun dengan seseorang pun. Jadi alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana Allah meletakkan kita dalam kebaikan, yang kebaikan itu merupakan ibadah, bentuk amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menerima segala bentuk amal soleh. Mudah-mudahan ia menjadi amal itu soleh itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haramlah bercaun-caun selama mukmin lebih daripada 3 hari. yakni haramlah tidak bertegur sesama mukmin itu lebih daripada 3 hari. Maka jika lalu dengan 3 hari, maka hendaklah bertemu ia barang siapa dengan mukmin itu, maka hendaklah memberi salam ia mukmin atas mukmin sesama mukmin. Maka mengembali ia seseorang tu atas seseorang mukmin yang lain salam, maka senya telah mensyarikatlah pada pahalanya, yakni mensekutulah pahalanya. Maka jika tiada mengembali ia atasnya, yakni tak jawab salam, nescaya berdosalah ia, tiada jadi berdosa orang yang memberi salam itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, hadis ni dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, yakni haram, hukumnya haram kalau tidak bertegur selama 3 hari. Selama 3 hari kata ulama, kalau tidak bertegur maka hukumnya haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iaitu selama 3 hari. Maka para ulama memperbahaskan, seperti mana saya melihat dalam kitab-kitab yang lain, seperti karangan Imam Suyuti rahimallahu ta'ala, dia menyatakan maksud bertegur itu macam mana. Tegur ni kalau saudara kita ni berada di jauh, Selangor ke, Penang ke, apa lagi, kita tak tanya khabar dia, maka itu bukan kata tak bertegur. Itu tak termasuk, maknanya kita tak telefon dia pun tak telefon kita, tapi berjumpa baik molek. Cuma kita tak tanya khabar, tegur tu tak melalui telefon ke apa ke, itu tidak termasuk. Tidak termasuk yang disebut oleh para ulama. Adapun
3 hari ataupun 5 hari kita tak cakap, ataupun apa hari 10 hari kita tak bercakap dengan dia. Tapi kalau jumpa kita senyum. Jumpa senyum boleh ada, cuma tak bercakap tu, tak tegur maksudnya. Tapi bila kita bertemu tu, kita senyum boleh ada, kita tak balah, tapi jumpa kita tetap senyum. Maka itu tidak dikira, walaupun 5 hari ke 10 hari ke 11 hari ke tak cakap, tak tegur, tapi bila bertemu kita senyum, dia senyum kita, kita senyum dia, maka itu tak jadi masalah. Itu juga dibahaskan para ulama. Yang dimaksudkan dengan oleh Nabi SAW iaitu yuhjara akha fawqa 3, tidak bertegur saudaranya selama 3 hari itu hak perkara biasa, iaitu dia balas perkara-perkara biasa, perkara-perkara biasa, perkara remeh-temeh, dia balas. Dah kira lah balas dengan kata-kata ke, terasa dengan kata-kata dia ni, itu hak biasa, hak nafsu masing-masing. Orang ni kata sedap sikit, dia pun dah boleh nak mari dah. Saya nak mari sangat ustaz, tapi dah arahlah ustaz. Dia hak bagi tahu saya. Tapi kata-kata dia tu pedih sampai masuk dalam hati saya. Itu hak biasa, hak nafsu. Tu itu hak biasa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Hak ni lah, kalau melebihi 3 hari tak boleh, sebab dia jatuh pada hak biasa. Ada pun kata tidak tegar tu kerana Allah itu lain. Tu kerana Allah, kita tak tegar dia ni kerana Allah. Contohnya dia minum arak, kita larang, kita nasihat je, jangan minum arak. Dah 9 tahun, 10 tahun, nak masuk kepada 11 tahun, baru dia kembali kepada jahlam, baru dia bertaubat, maka hak tu kita kena tegur kembali. Tu sebab dia buat maksiat, kita tak tegur dia tu kerana Allah. Dia buat maksiat, tak kira maksiat apa pun, tapi oleh kerana kita tak tegur ni, walaupun melebihi 3 hari, walaupun setahun, maka tahun sekalipun, tetapi kalau kerana Allah, itu tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Hak ni lah di kalangan para ulama, kadang-kadang di sarang asatizah sendiri pun kadang-kadang tidak ada perbahas lebih dalam, sebab dia bukan tak mau berbahas secara dalam, tapi nak bagi tahu bahawasanya hak ni cukup memadai dah. Kalau dibahas lebih dalam, takut orang yang balah kerana nafsu tu, ataupun kerana sebab terasa hati sikit tu, hak tu takut dia ambil hujah hak tadi tu, makan tahun tu. Hak dikatakan makan tahun tu, kita tak tegur dia selama bertahun-tahun tu, itu kerana Allah. Tak apa. Kita tak tegur dia. Dia minum arak, kita jangan minum arak jangan. Kita suruh tutup aurat, dia tak mau tutup aurat, begini nasihat dia. Dia lawan kita. Sampai 5 tahun, nak masuk 6 tahun, barulah dia bertaubat pada Allah. Dia pakai dah tudung, dia tinggal dah arak, dia sembahyang dah, dia molek dah, perangai dia tu juru dan sebagainya, maka baru kita kena tegur dia. Itu tak apa. Itu tak ada masalah. Itu yang dimaksudkan 3 hari itu dan dibahas oleh para ulama, iaitu itu pada kata ikut nafsu, nafsu masing-masing. Dia balah sebab hak ni tak begini, hak ni gini, bukan kerana hak besar. Hak besar macam perbuatan haram, maksiat, macam-macam lagi maksiat besar. Itu ada 2. Sebab itulah balah ni ada 2, kerana nafsu dan kerana agama. Kerana agama tak apa maka tahun pun tak jadi masalah. Itu yang disebut oleh para ulama. Sebab apa ulama kata maka tahun tu, sebab apa? Kerana Rasulullah SAW, kerana para ulama berpandukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW iaitu selama, ada riwayat kata 55 tahun, ada kata 55 hari, ada riwayat kata 50, tetapi banyakkan kata 50. Itu berlaku kekhilafan para ulama. Nyatakan 50 hari, 5 ataupun 55 hari. Ada kata 50 lebih, tapi tak sampailah 60 hari itu. Tetapi ada kekhilafan para ulama. Rasulullah pernah dah tegur para sahabat selama 50 hari.
Ataupun 55 hari ini. Iaitu yang tidak pergi perang Tabuk tu. Yang tak pergi perang Tabuk tu. Tu. Yang mana siapa nama? Yang nak pergi perang Tabuk tu. Rasulullah nak tegur dia. Rasulullah nak berangkat nak pergi perang. Bala tentera sendiri, Rasulullah sendiri jadi menteri pertahanan ketika itu. Rasulullah sendiri pimpin Rasulullah pergi. Ketika itulah Rasulullah pergi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak belaka semua bakal pergi. Bila Rasulullah balik dari medan Tabuk, maka orang-orang munafik ni mari khabar, ya Rasulullah, kami nak pergi tapi tak dang, kami ni sibuk begini. Rasulullah kenal dia golongan munafik, banyak alasan nak pergi jalan, jual jalan Allah ni macam-macam alasan, gini. Rasulullah faham itu golongan munafik. Tapi bila mari tiga orang sahabat ni mari berjumpa Rasulullah dah tegur, dah layan. Hatta dikatakan sehingga dalam sembahyang pun, bila dia sudah sembahyang Rasulullah tak layan dia. Hatta dikatakan bila salam Rasulullah tak layan dia. Tu apa nama? Iaitu seperti tiga orang sahabat Nabi SAW, seperti mana disenakal dalam kitab Sahih Al-Hishan, kitab Ar-Rahib Al-Makhtun. Tiga orang para sahabat Rasulullah dah tegur tu sebab dah pergi perang Tabuk tu. Apa? Ka'ab bin Malik, begitu juga Hilal bin Umayyah, begitu juga Murarah bin Rabi'ah, ataupun Murarah pun boleh juga baca, nak baca dengan baris-baris atas boleh juga. Mararah bin Rabi'ah. Jadi tiga orang sahabat ni, Ka'ab bin Malik, iaitu Hilal bin Umayyah, apa lagi, Murarah bin Rabi'ah Al-Mirri, mereka ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tegur dia selama 55 tahun, 55 hari Rasulullah dah tegur dia. Sehingga ceritanya panjang ceritanya. Ka'ab bin Malik saja kisah dia dah pergi perang tu ada alasan dia begini ni. Tapi bukan dia nak tipu Rasulullah, tapi ada hal tu. Tapi dia tetap dalam Islam juga. Dia tetap nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Allah turun ayat Al-Quran bagaimana puak muhajirin itu yang selalu kita dengar semua ayat itu, ayat Allah, ayat Al-Quran Al-Karim. Laqad taballahu 'alan nabiyil muhajirin wal ansari littaba'u ma sa'atin li usra min ba'di ma kana yadhiru qulubihin. Tu panjang ayat dia. Jumpa ayat yang berbunyi wa 'ala thalathati alladhina khuliqu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Surah At-Taubah, yang mana disebut oleh Allah Azza wa Jalla, dicerita sendiri tentang kisah tiga orang sahabat Nabi SAW. Rasulullah dah tegur dia kerana Allah, bukan kerana apa-apa. Iaitu tiga orang yang mana ditangguhkan oleh Rasulullah SAW, yakni ditangguh, maksud ditangguh khuliqu di sini, maksud ditangguh taubat dia mereka itu hingga hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, hingga bumi menjadi sempit bagi mereka itu. Padahal bumi itu luas, perjalanan bumi itu luas, tapi bagi mereka oleh kerana para sahabat semua, Rasulullah sendiri dah tegur tiga orang ni, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, begitu juga Murarah bin Rabi'ah, Rasulullah dah tegur ni, tiga orang ni berasa sempit bumi ni, berasa kehidupan sempit, nak bertemu para sahabat ni, para sahabat dah layan dia begini, dan sehinggalah jiwa mereka itu menjadi sempit, bahkan mula merasai pada hati mereka dah. Asalnya mereka nak pergi sini, dah layang, pergi sini, dah layang, sini nak jumpa Rasulullah dah layang. Sehinggalah hati mereka pula berasa sempit. Hati mereka, perasaan mereka ni, Allah rasa dah sedap dah ni. Itu sebab itulah serta mereka itu mengaku bahawasanya tidak ada tempat yang lain melainkan tidak ada tempat lain untuk lari daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala melainkan kena kembali kepada dia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah menerima taubat mereka itu agar mereka itu
istiqamah di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyatakan innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah ini Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Itu kisah dia. Jadi kalau kita lihat sejarah sini, Rasulullah SAW dah tegur mereka ni disebabkan iaitu mereka lari dah pergi di perang Tabuk. Di peperangan Tabuk tu, sedangkan peperangan itu sendiri dipimpin oleh Rasulullah SAW yang maksum. Ada peperangan lain dipimpin oleh para sahabat, tapi peperangan ini sendiri, Tabuk ini, panjang kisah dia. Dia seperti mana disebut dalam Ar-Rahidul Maktum, Sirah Ibn Hishan, Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, banyak karang para ulama tu. Jadi mereka berasa sempit itu. Jadi itu para ulama berpandukan kepada sejarah itulah, kisah itulah. Kalau kita tak bertegar dengan seseorang kerana Allah, maka itu tak jadi masalah walaupun makan tahun. Itu kerana kerana mereka ini iaitu buat apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu Nabi, kita ni macam mana kalau ada orang cakap begitu juga. Tu Nabi. Pernah soalan ini diaju kepada Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan ulama lain dia lagi. Kenapa? Tu dia Nabi kita ni. Tu persoalan ditanya kepada Ibn Rajab Al-Hambali. Satu lagi Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibn Al-Qayyim diaju dua soalan pada dia. Tu Nabi kita ni orang biasa, satu. Yang kedua, diaju soalan kepada Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dia kata, Allah, saya nak buat macam mana? Saya nak berubah macam mana? Saya dah dapat hidayah lagi. Dah dapat hidayah lagi. Awak sedap suruh saya berubah, suruh buat kebaikan itu, kebaikan ini. Awak dapat petunjuk, saya dah dapat petunjuk. Pernah diaju kepada soalan itu kepada Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Apa jawab Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala? Dia menyatakan berkaitan dengan tiga orang sahabat Nabi SAW ini ialah menjadi contoh kepada kita. Kalulah betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia merupakan berlaku di zaman Rasulullah SAW, kita sebagai umat Nabi SAW, kita kena ambil contoh. Kena ambil contoh Rasulullah SAW. Mana syaratnya bin nasihati. Kita beri nasihat dah. Kita beri nasihat itu, nasihat dah. Jangan begini. Maka dia ikut juga. Boleh kita tak tegur dia. Itu Ibn Qayyim. Yang kedua, Ibn Qayyim menjawab berkaitan dengan orang yang kata, Allah, saya dah dapat hidayah lagi. Macam mana saya nak buat ibadah ni, nak buat itu? Ibn Qayyim menjawab, iaitu kalau persoalan timbul, ada persoalan begitu, Imam Al-Qayyim menyatakan bahawasanya hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah itu mengikut di atas iltizam, mengikut di atas kesungguhan seseorang itu. Kalau seseorang itu bersungguh-sungguh nak mencari pahala Allah, nak mencari redha Allah, nak mencari hidayah Allah untuk berubah, Allah akan memberi sekadar mana usaha mereka itu sendiri. Itu mana tak ada alasan. Tu hidayah Allah biarlah. Tak boleh. Mana tak ada alasan. Itu dijawab oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi itu maksud daripada hadis Nabi SAW berkaitan tidak bertegar selama 3 hari, iaitu perkara dua. Sama ada kena tengok tilik, sama ada hawa nafsu ataupun agama tadilah. Kita nasihat dia dosa buat perkara yang haram begini, dia tak layan juga, bahkan yang marah kita pula. Maka hak tu kita boleh tak tegur dia, tak apa. Tapi kalau kerana perbalahan kecil-kecil, kerana nafsu, hak ni kata hak ni kata begini, hak ni komen ni, hak ni kerana balas sebab sikit-sikit tu, maka hak ni masuk dalam kata 3 hari yang disebut oleh Rasulullah SAW. Maka masuklah pada hadis Rasulullah ini, haramlah tidak bertegar selama mukmin lebih daripada 3 hari. Hak ni maksud ni, hak ni tak boleh. Maka jika lalu dengan dia 3 hari, bila dah masuk dah 3 hari ni, maka hendaklah bertemu ia dengan dia. Maka bila balah ni, maka bertemu ni, temulah, tanya, tegur dia.
Tegur dia, mana? Tanya dia. Tu. Maka hendaklah memberi salam ia atasnya. Kita beri salam pada dia. Kita beri salam, maka mengembali ia atasnya salam. Maka orang yang diberi salam itu hendaklah memberi salam, menjawab balik salam. Menjawab sebalik salam. Tu. Dah saya bagi salam pada dia. Dia dah jawab salam. Maka jangan risau. Raddal malaikah, itu dijawab oleh para malaikat. Kalau jawab salam kita beri salam pada orang tak jawab salam kita. Imam Muslim begitu juga Anas bin Malik menceritakan bahawasanya Rasulullah kata, barang siapa tidak menjawab salam seseorang itu, orang yang memberi salam itu jangan duk terasalah apa-apa, rasa nak marah ke apa, biar ke dia. Sebab apa? Raddal malaikah, dijawab oleh para malaikat. Malaikat menjawab salam seseorang itu. Itu yang berita gembira, kata ulama hadis, berkaitan kepada orang yang memberi salam. Tu raddal malaikah. Tu kata Maulana Husain Al-Qudri. Dia kata kita kena gembira. Batulah Rasulullah sebut lafaz fa'amsyus salam. Tu kata Maulana Husain lah. Saya ingat dulu ngaji sikit-sikit hadis dengan dia. Masa di Kelantan dulu, pagi tu dia di Nebo Ticana. Tu Maulana Husain Al-Qudri. Dia pernah mari di Yuliza. Dan ni dia UKN jemput dia, Yusin jemput dia, Maulana Husain Al-Qudri. Ulama hadis. Kau ni ulama hadis sungguh, pakai ulama hadis sungguh. Bukan hak yang mengaku pakai hadis, hak ni bid'ah, hak ni. Tu bukan. Tanya dia hafal hadis berapa. Maulana Husain Al-Qudri ni memang berpuluh ribu hadis dia hafal. Jadi malam tu dia mengajar hadis. Berkaitan bertemu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia menceritakan bahawasanya itu tidak menjadi masalah dalam perbahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Itu Maulana Husain Al-Qudri, itu pandangan dia. Dia menyatakan maknanya dan selama kita beri salam kepada saudara kita tu, yang mana saudara kita tak jawab tu, kita kata Maulana Husain Al-Qudri dalam dia mensyarahkan Fathul Bari, dia menyatakan berita gembira bagi orang yang memberi salam. Sebab itu Rasulullah kata fa'afshu bis salam, hendaklah kamu berhambur salam. Rasulullah sebut berhamburlah, maka berhamburlah salam kamu. Apa Rasulullah guna fa'afshu situ? Kerana Rasulullah tahu bahawasanya kalau kita hambur salam pada orang tak jawab salam, dah rugi sikit kita. Sebab raddal malaikah. Itu perbahasan. Itu kata Maulana Husain Al-Qudri berkaitan dengan iaitu berita gembira kepada orang yang memberi salam. Jadi kalau kita seseorang itu dia bermusuh berbalah, maka dia hendaklah bertemu dan hendaklah memberi salam. Tu nak beri salam, mana sunat dulu, sunat beri salam. Saya tak mau beri salam, saya nak tegur selalu. Mana? Nak tegur selalu boleh ke tak? Tak jadi masalah. Cuma kita ambil pada hadis Nabi SAW. Rasulullah kata apa? Assalam qabla al-kalam. Beri salam sebelum bercakap. Itu berpandu kepada hadis Nabi SAW. Bahkan dari kita Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi pun ada sebut. Mana sunat. So kalau kita dah bertemu, kita lama jumpa tu, assalam qabla salam. Ataupun ada sekarang ulama kata bil masafah ba'da qabla al-kalam. Maksudnya masafah ni maknanya bertemu tangan tu masafah. Masafah maknanya kita salam dia pun baru cakap. Boleh juga begitu. Boleh juga kita salam, kita tu mana lama tak nampak gini. Unjuk salam dulu boleh. Tu kata para ulama. Ataupun jadi tapi hadis yang masyhur yang menyatakan al-kalam qabla al-salam qabla al-kalam. Beri salam sebelum bercakap. Itu sunnah. Mittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam iaitu Al-Imam Auza'i rahimahullah ta'ala menyatakan iaitu sunat kita buat begitu. Sunat kita buat kelakuan begitu. Mana
kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak buat pun ada masalah, kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bi'ammi, ia umum. Tak kira lah kita nak buat ke tak ada masalah. Sekurang beri salam pun ada idah. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadi beri salam, maka sebenarnya mensekutulah pahalanya. Jika hak beri salam, kita beri salam pada orang, lepas tu orang hak tu pula beri salam pada kita, maka bersekutulah, berpakatlah pahala. Hak ni dapat pahala, hak ni dapat pahala. Ini bukan untuk bagi orang yang balas saja. Orang tak balas pun, dia beri salam, hak tu jawab salam, maka dia kira bersyarikat pahala. Maknanya pahala dia tu bersyarikat dah. Bukan nanti hak yang balas lebih-lebih lagi lah. Hak tak balas pun, hak yang tak tegur pun, kita beri salam pada orang, maka memadai dah. Iaitu jawab salam. Hak ni beri salam, hak ni jawab salam. Maka ketika itu Rasulullah kata, dan hadis lain Rasulullah kata, iaitu bergembiralah kamu, fa'abshiru. Ada hadis lain Nabi kata, fa'abshiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan syurga Allah SWT, kerana kamu telah bersekutu pahala. Orang ni beri salam, hak ni pun jawab salam, maka bersekutu pahala. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu taala. Dan jika tiada mengembali ia atasnya, jika kita beri salam pada orang, lebih lagi orang yang bermusuh berbalah ni, kita beri salam dia, dia tak jawab, iaitu tiada mengembali ia atasnya, dia tidak mengembali salam kita beri salam Assalamualaikum, maka dia tidak memberi salam pada dia, nescaya berdosalah ia, tiada, maka berdosa. Orang yang tak jawab salam tu berdosa dia. Kita beri salam pada dia tak jawab salam kita, maka dia berdosa. Iaitu orang mana? Iaitu orang yang bila bermusuhan, tiada jadi berdosa orang yang memberi salam itu, tidak berdosa orang yang memberi salam itu, kerana kita mula dah salam. Kita mula dah salam. Adapun kalau kita beri salam ke orang, saudara kita, dan dia tak jawab, maka hukumnya jawab salam itu wajib. Jawab salam itu wajib. Dan memberi salam itu adalah sunat. Maka para ulama menyatakan, kalulah ni hak ulama, hak ulama buat. Kalau dalam hadis Nabi SAW tak ada hadis, tapi hak ulama buat ni comel. Kerana ulama ni dia nakal juga daripada hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itulah kita kena ambil Al-Quran, hadis, ijma' para ulama. Tak boleh ambil Al-Quran hadis. Kalau tak ada Al-Quran hadis, tak ambuh, tak pakai. Ni bid'ah. Itu kita tak ambuh hak begitu. Sebab itulah ulama menyatakan, ni hak ulama sebut, bahawasanya bila orang yang lama kita tak berjumpa, tak kira lah natu ke, cucu ke, anak ke, lama kita tak berjumpa, lebih-lebih lagi saudara kita ataupun orang yang kita tak tegur dia balah ke, kita afdal kita beri salam panjang sikit. Panjang yang selalu kita dengar mana? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa ridwanuh wa maghfiratuh. Itu hak ulama buat, maghfiratuh. Maknanya. Jadi kalau orang yang pandai juga pula jawab sama jugalah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh wa ridwanuh wa maghfiratuh tu. Boleh juga dia jawab gitu. Itu yang ni pandangan ulama kata, boleh je kalau kita nak beri salam Assalamualaikum. Tak apa dah. Paling tu pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada jawab salam dia kan. Bila orang beri salam Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Tu kaedah ulama susun comel. Maknanya kalau orang beri salam kepada kita Assalamualaikum, kita pun Waalaikumsalam. Bila orang beri salam lagi Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bila orang beri salam lagi pada kita Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, kita pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuh. Sampai situ saja. Dan tiba-tiba kita ataupun orang beri salam pada kita Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuh,
kita orang yang jawab salam tu kena jawab 2 kali, tambah 2 lagi. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh wa ridwanuh wa maghfiratuh. Tu maknanya hak yang salam tu tambah saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa ridwanuh, sampai situ saja. Tapi orang yang menjawab salam tu lawan dia, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Dah kiralah nak maghfiratuh dulu ke wa ridwanuh ke dulu ke, tak jadi masalah. Yang penting nak belaka wa maghfiratuh wa barakatuh tu, mudah-mudahan kamu mendapat keberkatan. Wa ridwanuh, mudah-mudahan kamu mendapat dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala semua. Dan wa maghfiratuh, mudah-mudahan kamu ni di dalam dalam keampunan Allah Taala semua. Itu di antaranya itu kaedah-kaedah yang ulama buat, kaedah beri salam. Tapi ada kalau kita beri salam macam biasa tu, yang penting nak lafaz salam tu. Assalamualaikum. Ada yang penting sebut Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Tu ada idah, kerana kita mendoa. Sebab tu ulama-ulama buat, kalau ada sakit ke apa ke, dalam bahaya kita, dalam kebimbangan ke apa-apa, dia sunat sebut nama Allah, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Tu dengar buat isu dalam bahaya dah ni. Saudara kita ni, kita pun ya salam, ya salam, ya salam. Anak nak beranak, cucu nak beranak ni, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Itu sunat. Itu yang disebut oleh para ulama, kerana assalam ismullahil azam fil ard. Assalam, nama Allah yang dihamburkan di atas muka bumi ini. Sebab apa? Bisamatil biwajhi. Tujuan untuk senyum untuk melilit wajah saudara dia. Itu maksud salam. Sebab apa Allah Ta'ala sebut salam? Kita dah sebut ni, ada dah kita sebut, iaitu sebab Allah Ta'ala beri salam ni kerana nak suruh manusia ni sesama dia senyum antara satu sama lain. Sebab tu senyum assalam. Huruf sin ni dia kena buka sikit. Tu assalam, tak boleh assalamualaikum, tak boleh. Tak boleh guna huruf shin. Ataupun puasa nak beri nama, nak guna nama Allah Al-Qudus sekali rasa, nak beri salam, nak pergi rumah orang panggil Al-Qudus. Tu boleh ke tak? Boleh, tak masalah. Tapi sebab apa? Allah sendiri turun melalui Nabi Muhammad SAW, iaitu hendaklah kamu beri salam. Tu assalam, salam sejahtera. Sebab apa? Salah satu hikmah dia, kerana salam itu dia sendiri akan senyum pada orang, akan nampak gigi. Tak ada orang beri salam Assalamualaikum, tutup mulut, Assalamualaikum, tak ada. Dia kena buka juga. Kau mana pun dia jadi senyum juga. Assalam, jadi buka juga. Hak jenis dak, jadi masang muka pun bila beri salam nampak gigi tu jadi senyum juga. Itu hikmah para ulama buat. Tu. Jadi inilah kita kata kita berpandukan kepada ulama. Jadi Al-Quran, hadis tu hak original dah. Jadi ulama lah susun gini. Sebab itulah laulal ulama sara an-nas kal bahain. Kalaulah tak ada para ulama, nescaya manusia itu akan jadi seperti binatang. Itu yang disebut oleh Imam As-Basri rahimahullahu taala. Tu qala musannif rahimahullahu taala, dan lagi haram berbisik-bisik 2 orang padahal tiada berbisik-bisik dengan orang lain jika ada di sana melainkan dengan izinnya, kerana yang demikian itu jadi jahat sangka orang lain akan keduanya. Dan jika tak dapat tiada, maka niatkan olehmu dari sana dengan sekira-kira tiada dilihat akan dikau, seperti sabda Nabi SAW, idza kanu salasatum fala yatanaju ithnaini duna salisu. Idza kanu thalathatu fala yatanaju ithnani duna salisu. Itu ini hadis Nabi SAW. Apabila ada mereka itu 3 orang, maka jangan berbisik-bisik 2 orang padahal tiada dengan orang yang ketiga. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadi
dan lagi haram, yakni setengah daripada maksiat. Maksiat panggil ijtinabil ma'asil a'dha'i, iaitu supaya kita jauh daripada maksiat anggota ni. Salah satunya termasuk juga tak boleh nak bisik-bisik. Bisik-bisik ni para ulama kata tidak sayugia. Tidak molek kita bisik-bisik ni. Tu apa Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Allah Taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ithmi wal udwati wa ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Tu Allah menyatakan dalam surah Al-Mujadalah, iaitu ayat yang ke-9, yang mana Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik iaitu secara rahsia, janganlah kamu berbisik-bisik melakukan dosa dan permusuhan dan derhaka kepada Allah, kepada Rasul, tetapi berbisiklah tentang perbuatan kebajikan. Watanajau bil birri wat taqwa, dan berbisiklah kamu ke arah kebaikan dan takwa. Nak bisik tentang kebaikan, takwa, dan bertakwalah kamu pada Allah alladzi ilaihi tuhsyarun, iaitu bertakwalah kamu pada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan pada suatu hari nanti. Ini dalil yang menunjukkan bisik ni tidak boleh, tak boleh bisik. Dan dalam di bawah ayat itu Allah menyatakan, innaman najwa minasyaitanu liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Iaitu surah Mujadalah juga, iaitu ayat yang ke-10. Sesungguhnya perbuatan berbisik-bisik itu adalah termasuk yakni perbuatan syaitan. Berbisik itu iaitu kerana berbisik itu agar orang-orang beriman itu sedih, sedangkan berbisik itu tidak memberi mudarat sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Kepada Allah jualah hendaklah seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah walaupun berbisik itu tidak memberi mudarat, tapi hak tak adilah, takut jadi buruk sangka. Saudara kita ada situ, kita membisik. Lebih lagi kalau kita bisik tu, kita tengok dia pula. Kita bisik, kita pun tengok dia gitu. Kita perhati, kita bisik, kita tengok dia. Memang tobat dia kata kita kata ke dia. Gitu lah, tak boleh. Betul. Walaisa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Walaupun bisik itu tidak memberi mudarat, tidak memberi suatu bencana kepada orang yang kepada kita yang melihat dia berbisik itu, illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Tapi tidak sayukia, tidak molek. Itulah Rasulullah SAW nyatakan, bila kamu ijtimai salasah, bila kamu berkumpul 3 orang, mudah boleh cakap dua sama dua saja. Itu mengikut sunnah Nabi SAW, setengah akhlak bil adabi, ada akhlak, iaitu bila kita berhadapan 3 orang ataupun 4 orang ke, kita tak boleh layang seorang tu saja. Kita bila dia mari 3 orang, maka kita kena layang belaka. Kena layang belaka. Kena dengar hak ni, tak boleh kita cakap 2 saja dengan dia. Tapi hak 2 orang lagi ataupun seorang lagi, kita buat tak layang. Itu bukan ilmu adab. Dan setengah dinakal oleh iman iman Al-Imam Fudayl bin Iyad rahimahullah taala, setengah daripada perkara mengikuti adab, dia nakal 2. Dia kata, bila kamu bercakap, hendaklah kamu cakap belaka di 3 orang. Dan dia kata, bila kamu bercakap 3 orang, hendaklah kamu beri laluan, mendengar dulu perkataan dia. Jangan orang cakap kita potong selalu. Itu tidak sayuki. Itu disebut oleh iman iaitu Fudayl bin Iyad rahimahullahu taala. Itu di antaranya. Jadi setengah dari perbuatan haram tidak sayuki kerana dia menimbul jahat sangka. Tak boleh. Kita bisik kita, kalau ada you buat tangan bina, dia buat bisik tangan begitu. Lepas tu dia pun dia tengok pada saudara dia tu pula. Kebetulan saudara itu dia tu pula duduk seorang. Dia kata dia ni
memang ngopak aku dah ni. Ngopak. Tu. Ataupun Jariyah macam mana? Jadi bahas oleh para ulama juga. Jariyah macam mana? Kalau kita berbisik dua orang, tiba-tiba situ ada dua orang. Situ ada dua orang. Ada dua orang, kita pun bisik. Sambil kita bisik, buat tangan begini, kira-kira lah. Kita tengok dia. Kita tengok dia. Maka kebetulan kita tengok dia tu bukan seorang, dua orang, tiga orang. Tiba-tiba dia pun curi pula. Dia kata, dia dua orang duduk bisik kata kita berkali, duduk kutuk kita berkali. Jadi Jariyah jadi menyambung pula dua orang tu. Jadi dua orang tu menyebabkan dia mengumpak pula balik kepada ni. Jadi Jariyah sambung. Tak boleh. Itu dia perbahasan para ulama begitu halus kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang muktabar. Sebab tu dah tidak sayugi berbisik, melainkan bisik tu orang tak ada tu. Orang tak ada tu ada masalah lah. Memanglah perbuatan bisik itu setengah daripada perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan. Sebab itulah kalamun nabi yakhruju min fammin nabiy sallam kalam zahiriyah. Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan percakapan Rasulullah adalah suatu percakapan yang zahir, jelas. Rasulullah setengah dia akhlak iaitu percakapan Rasulullah ni dia jelas. Itu bukan cara Rasulullah ni. Kalau dia berjalan, ibarat dia berjalan turun bukit, lajulah. Rasulullah jalan laju seperti dia turun bukit. Rasulullah. Tapi kalau dia bercakap dengan jelas. Yarfa'u bi asabi'. Rasulullah pula kalau bercakap, tangan dia akan gini. Kalau dia berpidato, Rasulullah angkat tangan gini. Tu para sahabat tengok sedih. Hatta para sahabat pun menangis. Bila Rasulullah cerita tentang, kita pun pernah baca dah hadis di pasal itu, Rasulullah cerita apa soal manyak tu bila masuk kubur tu. Sebelum muka nakir mari, kubur dulu akan berkata. Kubur akan bertutur dulu. Ada baitu tura, aku ni rumah debu-debu, aku ni rumah tanah. Manyak dulu aku buang situ, dengar je. Tu masa tu dah. Dia bumi bertutur tu, kata ulama hadis, dia ahli keluarga masih hadir lagi. Mau baca talqin ke, baca doa ke, bumi tutur dah masa tu. Tapi muka nakir ni, bila ahli keluarga lagi keluar daripada pintu pagar kubur, baru atani malakani fayaqaidani, maka barulah datang dua orang malaikat yang menduduk kedua mereka itu. Maka ditanya soalan yang selalu kita dengar, summa yadrubu bi diragin min hadidin bainal uznayhi fayasihu sayhatan ghayra saqalaini tu. Dia lalu dipukul tu 70 hasta tu antara uznai ini, bagi orang tak boleh jawab ma rabbuka ma ikhwanuka mana ibuka tu. Jadi sebelum daripada muka laki tu tanah bertutur. Dia kata, ana baitul tura, aku ni rumah debu. Tu ana baitul wahdi, aku ni rumah keseorangan. Atas dunia murama, mu jadi rasuh, murama anak cucu, murama kawan-kawan, murama anak murid, murama begini. Hari ni duduk seorang dalam kubur. Ana baitud dudi. Tiga dia kata, ana baitud dudi, aku ni rumah ulat. Ana baitul turab, aku ni rumah tanah, rumah debu. Dan ana baitul wahdi, aku ni rumah keseorangan. Bumi akan bertutur gitu. Itu yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah tidak sayugia dalam soal berbisik ini, kena tengok keadaan juga. Kita nak bisik, tapi masalah orang yang bisik ni sebab ada orang biasanya. Dibahaskan ulama, biasa orang yang bisik ni sebab dia ada orang. Walid dia ada orang, dia bisik takut orang lain dengar. Maka tidak sayugia. Tak boleh. Lebih lagi kalau dia berbisik itu, dia melihat pandangan tu. Tak boleh. Kalau kita bisik, kita tengok saudara kita memang ulama kata yang kan demikian itu jadi jahat sengka. Jadi orang jahat sengka pada kita. Siapa yang buat seorang tu jadi jahat sengka? Kita yang membuat jahat sengka pada orang sebab kedudukan kita tu. Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyatakan, la taqta'u li ahadukum, jangan kamu menyalahi seseorang illa bi waqi'atil ma'siyati. Jika kedudukan kamu tu maksiat, kedudukan kamu tak betul. Kedudukan kamu dah betul, lepas tu bila orang kata yang bukan pada kamu, maka kamu nak marah. Kamu dah tidak salah orang sebab kedudukan kamu tak betul.
kedudukan kamu tu salah, tiba-tiba ada orang kata pada kamu nak marah, kamu terbapu dia kata aku begini, huduh kata-kata macam-macam. Jadi kena tengok, kata Sayyidina Ali, kena tengok kedudukan kamu tu macam mana. Kedudukan kamu salah, tiba-tiba kamu nak marah orang, maka tidak ada alasan, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dalam kata-kata hikmah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi tak boleh. Qala musannif rahimahullahu taala, jika dan kerana sabda Nabi SAW, apabila ada mereka itu 3 orang, maka jangan berbisik-bisik 2 orang, padahal tiada orang yang ketiga itu. Maka takut olehmu, hei murid akan tegah Nabi itu dengan sungguh-sungguh. Hak Nabi larang, kena jauh lah. Kena larang. Nabi jauh, Nabi tak suka tu, kena jauh-jauh sungguh-sungguh. Kerana perbuatan itu dia tak suka oleh manusia lain. Itulah Rasulullah. Kalau kita baca sejarah Rasulullah dan sejarah lain, banyaklah perbahasan Nabi. Dia sempena dengan Ma'al Hijrah ni. Ma'al Hijrah ni, Rasulullah bila sampai di Madinah, Rasulullah iaitu kerana Rasulullah di kalangan ulama Rasulullah SAW, waktu keluar hadis ni, jangan kamu berbisik-bisik gini. Sebab apa? Ulama kata sebab tak mampu bagi puak-puak ini berpecah. Rasulullah sampai mula-mula Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah buat apa? Rasulullah penyatuan umat. Rasulullah buat muafakat umat Nabi Muhammad SAW. Tu bila sudah tu, barulah Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah buat iaitu pergaulan antara orang kafir dengan orang Islam. Adalah Rasulullah buat juga kontrak ikatan kontrak tu Rasulullah buat kena dengan orang kafir tu. Dan Rasulullah mendirikan masjid. Jadi yang pertama tu Rasulullah mengeluarkan hadis, jangan berbisik-bisik begini-begini, takut memecah belahkan umat Islam. Sebab tu Rasulullah dah membuat, kalau orang ikut ajaran Islam sunnah, Rasulullah dah buat penyatuan ummah. Sebab itulah penyatuan ummah mengikut Islam, iaitu pakat baiklah ke umat Islam. Itu disebut Rasulullah SAW, dan hadis besar itu Rasulullah tak keluar. Kerana Rasulullah tahu kalau bisik-bisik kadang-kadang menyebabkan jadi dua orang nak marah ataupun orang buruk sangka pada saudara dia. Itu di antaranya. Dan lagi haram dipalu hamba dan binatang dan perempuan dan anak dengan tiada sebab pada hukum syarak oleh lebih hak daripada hak, kerana sabda Rasulullah telah seksa perempuan dengan sebab memalu kucing hingga mati ia. Inilah hukum, betapa engkau sangka pada manusia. Jadi ini tentang haram pula main pukul-pukul bahan-bahan orang, benda-benda orang, benda-benda binatang. Ini setengah daripada perkara yang maksiat juga. Jadi kita berhenti di sini dan lagi haram. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi manfaat kepada semua. Mudah-mudahan ia menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali dulu, wallahu a'lam bishawab. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akina bit taqwa wa jimna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.